Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Timbalan Ketua Pustakawan Kanan Encik Ahmad Abdul Rahim alias, Yang Berusaha Pengarah Program Puan Rabiatul Adawiyah Hanif Muhammad Rosli, Timbalan Ketua Pustakawan, para pensyarah UMT dan warga UMT semua. Terima kasih kerana menjemput saya, terutamanya pihak perpustakaan, untuk bercerita, saya rasa bercerita raya mengenai Makerspace. Oleh itu, pada hari ini saya akan berdasarkan pengalaman saya bersama Makerspace di UiTM, insyaAllah saya akan berikan sebaik mungkin, sebanyak mungkin ilmu-ilmu yang saya ada, dengan harapan dapat dikongsikan bersama semua kepada yang berminat, terutama pihak library UMT, untuk mempunyai makerspace yang insya-Allah lebih hebat daripada yang saya ada. Okey, oleh itu seterusnya, sebagaimana yang kita tahu, tajuk hari ini adalah Unleashing Creativity, Empowering Innovators in the Makerspace. Dan kita ada Makerspace di UMT, mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya. Jadi tanggungjawab saya hari ini adalah bukan sekadar bercerita mengenai Makerspace, tetapi juga untuk mempromosi Makerspace di perpustakaan UMT. Jadi saya rasa tidak keberatan saya bercakap dalam bahasa Melayu, tetapi slide saya sebenarnya dalam bahasa Inggeris, nanti saya translate. Okey. Okey, jadi saya kenalkan diri saya dulu. Saya Siti Azmah Jusoh. Sebenarnya saya dulu sekolah di MRSM Kuala Terengganu 2 tahun, jadi saya boleh bercakap bahasa Terengganu dengan fasihnya, insya-Allah. Saya telah menjadi koordinator di Maker Lab UiTM daripada 2018. Dan pada masa yang sama saya adalah pensyarah di Fakulti Farmasi Universiti Teknologi Mara daripada 2010. Yang kat atas tu Profesor Waryani adalah sahabat saya yang sama-sama menjadi pensyarah di UiTM pada ketika itu. Fokus penyelidikan saya sebenarnya di dalam bidang komputer jugalah, tetapi kerana saya berada di Fakulti Farmasi, bidang fokus komputer saya adalah berkaitan dengan pembinaan, berkaitan dengan ubat-ubatan. Jadi macam mana kita menggunakan teknologi untuk bidang apa orang kata drug design lah kalau bahasa Inggerisnya. Dan seterusnya sedikit mengenai education saya supaya nampak sebenarnya yang tadi kalau sebenarnya dah diceritakan dengan lebih terang daripada pengerusi majlis tadi, yang sebenarnya idea Makerspace ni saya memperolehinya semasa saya berada di USA, iaitu kerana saya telah melihat bagaimana Makerspace ni diimplement ataupun ada di setiap perpustakaan, bukan sahaja di universiti, malah di perpustakaan awam yang besar-besar sehinggalah ke perpustakaan daerah. Sekiranya perpustakaan daerah itu terlalu kecil, maka mereka akan membawa bas macam zaman kita dulu tu, tapi bas itu adalah makerspace. Kerana tidak ada tempat atau tidak ada ruang makerspace di dalam daerah tersebut, jadi mereka bawa bas yang mempunyai 3D printer, laser cutter, yang semata-mata untuk memberi awareness kepada teknologi pembuatan ini kepada masyarakat awam. Jadi dia orang tak culture shock macam kita. Kebanyakan kita tahu 3D printing tu boleh buat apa. So bila saya sampai mula-mula di USA tu, saya cari library dulu, sebab selalunya bila kita pergi luar negara, library ni je lah kita boleh rasa diri kita sebab dia boleh buat kad. Kita rasa macam orang tempatan. Jadi dengan adanya teknologi tersebut, aktiviti dalam library, jadi saya terinspirasi masa tahun 2015 supaya UiTM untuk terus buat. Tetapi pada masa itu kerana saya berada di sana, tidak ada orang yang nak kata take off that program.
Kerana setelah saya study, sebenarnya bukan Malaysia, bukan di United States saja, malah di negara-negara membangun, negara Afrika juga telah ada makerspace. Cuma saya rasa terkilang kenapa di Malaysia pada ketika itu belum lagi ada. Itulah asal-usul kenapa saya bermulanya hobi ataupun saya rasa tanggungjawab saya bila kita dah tengok tu, kita rasa kita nak ada dekat Malaysia supaya orang kita dapat merasai ataupun sebab bila kita tambah lagi bila kita berada di universiti, kita rasa ini perlu ada. Takkanlah kan kita rasa macam nanti kita lagi ketinggalan. Disebabkan itu setelah balik saya propose. Kerana pada masa itu susah juga bila saya minta membeli printer di Bendahari. Bendahari akan cakap kita dah banyak printer, nak buat apa lagi printer. Itu dia punya tentangan awal, macam-macam tentangan. Jadi sepatutnya kita lagi nak buat, kita sebut kerana kita rasa kalau tak buat kita lagi ketinggalan. Kan? Bila kita rasa printer pun orang kita tak tahu, dia ingatkan print kertas yang kita kata nak print 3D kan. Dan ada juga yang merasakan tentangan lain-lain tu small matter lah, orang kata perempuan kenapa nak buat kerja engineering, macam tu. Ada tentangan daripada orang engineering sendiri, ini kerja orang engineering. Tapi yang kita nak buka tu sebenarnya bukan 3D printer. Ramai orang selalu tersilap bila dia nampak makerspace, dia ingat 3D printing lab, dia ingat research lab. Tetapi kita nak bawa satu space yang semua orang boleh datang di tempat yang sama tanpa rasa takut, tanpa rasa orang kata intimidate, rasa macam malu, dan kita boleh berkolaborasi. Di mana lagi? Di research lab selalunya ditutup kerana ini barang saya, betul tak? Ini barang research. Jadi pelajar tak boleh nak guna, researcher lain tak boleh guna. Jadi makerspace inilah yang sebenarnya adalah ruang yang mempunyai teknologi masa depan yang warga universiti ataupun community surrounding berdekatan, dan target kepada library tersebutlah. Kalau di universiti target kita adalah semua warga. Jadi boleh datang untuk menggunakan fasiliti tersebut. Macam zaman dulu library ada komputer, kita ada komputer kita tak mampu. Jadi library sebaiknya adalah PIC yang menjaga ruang tersebut dan fasiliti tersebut. Jadi kita semua dapat menggunakannya. Dan alhamdulillah ianya masih lagi berada di library sehingga sekarang dan dapat memberi sedikit sebanyak bakti kepada warga kampus UiTM Puncak Alam, especially. Walaupun ada juga yang daripada Shah Alam yang datang ke Puncak Alam kerana mereka tidak mendapat fasiliti tersebut lah. Okey, itu sedikit introduction. Sekiranya rakan-rakan semua mahu bertanya anytime je sebenarnya. Saya sebab dalam bahasa Melayu tak adalah saya nervous sangat kan, nak tanya anytime boleh je. Okey. Okey, saya berikan dulu pengenalan mengenai makerspace. Mungkin ramai sebenarnya dah jumpa tetapi kita tak aware yang tempat itu adalah makerspace. So makerspace sebenarnya dia sengaja guna perkataan maker buat disebabkan kita nak bawa semua orang, yang kita panggil kita inclusive for everybody, so that you don't feel I bukan orang sains, takutlah nak masuk. Kita disebabkan tu namanya makers, dia boleh ada di berbagai tempat dan mengikut komuniti. So sebenarnya makerspace ni adalah tempat, saya bagi yang tempat paling senang lah tu, dia punya general word is places where people gather to make things. Dan filosofinya adalah yang saya senaraikan tersebut, first dia kena open access. Maksudnya terbuka untuk komuniti tersebut. Jadi dia bukan research lab. Okay, jadi kalau nak buat makerspace, make sure you open to your community. Dia tak boleh macam ni barang saya, ni saya beli daripada geran saya. Itu maksudnya research lab. Yang kedua, you kena share ideas. You tak ada lagi nak patent, tak boleh ajar you sebab I nak kena patent benda ni. So tak ada dalam makerspace. You ada skill, you share. That's how makerspace boleh grow. Kalau dekat luar negara, it's all about open access. Kalau dekat negara kita ni, poster pun kita nak pergi patent copyright. Sebenarnya tak ada dalam dictionary kamus makerspace. You have to share your skill, you come together, teach us, and we grow the project together. Yang seterusnya, you have to collaborate. Of course, samalah share ideas tu, idea kita bergabung dan kita collaborate dengan everybody yang nak collaborate dekat situ. Dan seterusnya, all in the makerspace is actually
hands-on learning ataupun project based learning. Itu namanya sebab kita ada tools, kita ada machine, future machine kan. Jadi kat situ bukan download ataupun beli, kita kalau nak buat everything by hand. Kalau tak, sebab kita idea dia kita nak mengembalikan pembuatan. Sebenarnya idea ni sebenarnya Obama yang saya bagi tahu tadi kenapa dia di USA semua kebanyakannya ada makerspace, sebab dia nak mengembalikan rasa membuat daripada sekolah rendah sampai kepada orang biasa, lecturer semua, researcher buat. Sebab masa tu pergantungan China pun dah coming in masa daripada nanti saya ceritakan sedikit history lepas ni. Lebih kurang macam ni historinya. Sebenarnya dia naik dalam tahun 2000 ke 2010. Masa tu ada maker movement. Kalau nak kira sebenarnya makerspace ni, DIY culture ni, kalau dekat Europe daripada tahun 1960-1970 orang dia memang suka membuat kan. Sebab tu kita tahu lebih kurang masa tu adalah waktu Steve Jobs pun develop Apple computer masa zaman tu. Jadi orang dekat negara maju dah start kehidupan dia, sebab tu dia orang boleh invent many things sebab culture mereka adalah membuat. Dan pada tahun 2000 tu perkataan makerspace ni macam saya tulis dekat sini, ada name untuk makerspace adalah Fab Lab dengan hackerspace. So hackerspace ni start dulu dia bukan hacker pergi godam hack viral komputer lain. Hacker tu maksudnya kalau rosak dia beggar orang katakan sampai jadi. Itu culture-nya. Jadi culture tu start dekat Germany masa tahun 2000. Pada masa yang sama start juga Fab Lab di MIT yang fokus on digital fabrication. Jadi masa zaman 2000-2010 ni dah start naik komputer, elektronik, wifi pun kan. Zaman-zaman saya dulu lah kan, tahun 2000 kita baru nak ada email masa tu. Saya ingat lagi saya ada email Yahoo kan masa tu. Jadi kat sana dah start nak ada makerspace. Dia dah tahu dah we can get this opportunity of the technology to do something big. Alright. Dan pada masa yang sama juga tengah-tengah 2006 ni, siapa yang ada makerspace dia orang meraihkan, dia orang buat fair macam festival makers yang panggil saya, kalau you buat something buat makers, you boleh showcase di maker fair. Nanti saya tunjukkan video macam mana rupa maker fair ni. Dia tak semestinya buat 3D printer pun masa tu. 3D printer baru mahal lagi tahun 2000, tak habis patent lagi. Kalau sekarang 3D printer harga RM1,500, masa tu 30-60 ribu, tak ada orang mampu. Jadi festival makers tu dibawa kayu ke anything elektronik, combine robot yang tak canggih pun, tapi dia mempopularkan culture tu untuk masyarakat dia sebab dia tahu hala tuju dia orang. Okay, so maker movement tu adalah penyebab jugalah yang mempopularkan semua orang nak ada makerspace di negara maju. Dan tahun 2011 satu library awam sebenarnya, the Fayetteville Free Library di Fayetteville tu di New York, dia yang inspired by Fab Lab, yang Fab Lab ni yang MIT buat makerspace yang advance sikit. So dia buat dekat library awam tu dan sampai sekarang mereka kekalkan. Dan saya rasa Fab Lab sekarang dah ada 2,000 seluruh dunia. Semua nak buat benda yang sama kerana nampak dia punya benefit daripada teknologi, invention, entrepreneurship, startup, semua datang daripada situ. Okay? Itu sedikit history of makerspace supaya you all semua nampak sebenarnya. Tantang you all dah pernah pergi tapi tak perasan. Contohnya yang you all pernah pergi, kalau pergi luar negara lah, kalau dekat Malaysia ni nanti saya bagi senarai, mungkin juga telah pergi. Sebenarnya makerspace are everywhere. Kalau pergi London ke, masuklah London Science Museum tu, ada makerspace dalam tu. Dalam museum, dalam science center, dekat sekolah-sekolah dekat US pun kebanyakan dia buat club, dia jadikan STEM platform semata-mata. Bila dalam ruang makerspace tu kita letak teknologi, jadi dia inspired buat modul-modul ke arah STEM supaya hands on. Bila hands on kan, pelajar kita tak bosan kan. Jadi dia ada purpose when they want to do something. Dan pelbagai tempat lagi lah selain daripada universiti tu, tak payah bilang memang ada. Nanti saya tunjukkan di universiti macam mana rupa. Yang paling best dekat sekolah dekat US, dia tak letak supaya belajar dapat A terus, SPMA, level-level A tu. Dia letak purpose. So bila dia belajar, contohnya bila dia letak makerspace dekat situ,
student tu, pelajar-pelajar sekolah tu boleh bantu orang cacat, contohnya tolong printkan, kita panggil ni prosthetic hand. Ini memang functional, bukannya buat sekadar mainan nak tunjuk. Contohnya belah kanan tu kan, orang-orang, budak-budak yang cacat yang tak ada tangan tu. Jadi pelajar sekolah ni diberikan file, of course lebih susah nak design, tetapi design ni dah disediakan oleh MIT. Contohnya design, kalau you all sebenarnya ada 3D printer tu, nanti pun boleh printkan prosthetic hand ni daripada 3D printers yang kos dia lebih kurang mungkin ratus-ratus sahaja. Di Malaysia sebenarnya dah ada, sebenarnya dalam news you boleh tengok sebenarnya ada seorang cikgu sebenarnya di Perak yang memang setiap tahun menderma prosthetic hand ni kepada orang-orang cacat tangan di Malaysia. Sebab file tangan ni MIT sediakan ikut saiz. Jadi kalau kita ada orang yang cacat, kita boleh tolong measure tangan dia tu dan kita boleh print accordingly, nanti kita assemble je. So dia ada macam movement juga di United States namanya Enable Group yang lead this project dalam dunia ni. Contohnya dekat negara yang banyak perang di sana perlukan tangan prostetik ni, tetapi mereka kan negara miskin. Jadi negara maju atau siapa yang punya 3D printer boleh tolong print dan ada funder. Contohnya di negara ni ada funder yang kata dia boleh sponsor 10 tangan prostetik dan komuniti yang ada 3D printer akan tolong print dan mereka akan postkan ke negara Palestine for example, dan orang PIC di negara Palestine akan assemble berikan kepada rakyat ataupun individu yang tidak berkemampuan tersebut. Kerana macam di negara kita juga, kalau prosthetic hand untuk budak kan kena tukar setiap tahun sebab kita cepat membesarkan. Jadi kosnya selalunya kalau kita minta jabat kebajikan masyarakat yang sponsor, kalau ada berlaku kecederaan, selalunya dalam 2-30 ribu. Bayangkan dengan adanya tangan ni, sekurang-kurangnya dia boleh berbuat sesuatu, tolong buka pintu, tolong naik basikal, main badminton, yang kita sebagai orang yang perfect, sempurna ni tak pernah terfikir that how grateful that we have the hand compared to orang yang tak ada. So bila dia berikan responsibility ni, project ni kepada budak sekolah, how do you feel if you yourself that you're not even a doctor yet, but anything that you design, you print, you can give to someone yang disebabkan itu boleh berguna, disebabkan tu budak ni rajin nak buat sebab dia nampak purpose of belajar. So that's the idea, macam mana nak guna hands-on learning dan relates to society punya problem solving yang menyebabkan pelajar tu nak belajar disebabkan inspired ataupun passion dia untuk tolong something. Okay, tu kat sekolah. Itulah implementation makerspace, bukan sekadar untuk STEM sahaja. Okay, ini contoh salah satu universiti macam kita lah, higher education punya universiti, apa yang ada dekat makerspace dia, supaya you all boleh nampak kalau you nak ada makerspace nanti nak letak apa. Tak semestinya jadi printer. Contohnya kan, okay, 3D printer dia ada juga. Itu macam basic bagi kat sana sebab dia boleh print macam-macam. Okay, VR, AR pun pelajar datang ke makerspace untuk design, ada game design. Contohnya dia nak design something untuk game, dia boleh sebenarnya design some icon, pedang ke untuk anime, jadi dia boleh jual sebenarnya kalau dia belajar 3D modeling tu. Dan pada masa yang sama dia menggunakan untuk pembelajaran lah. Contohnya zaman sekarang banyak teaching and learning yang you nak belajar ataupun you nak buat eksperimen yang berbahaya. Dah banyak konten di VR yang you boleh buat eksperimen yang berbahaya atau eksperimen yang you tak boleh buat dekat lab tapi you boleh guna di VR. Yang seterusnya, physical computing tu lah, Internet of Things tu ada Arduino, Raspberry Pi untuk you all buat. Contohnya wearable, contohnya disebabkan tu kat bawah tu ada textile dan wearable. Bila you combine tadi microcontroller tadi ataupun jam yang kita pakai ni, dalam ni ada Arduino kecil. Jadi kita boleh contohnya buat, ini dah boleh pergi ke arah research. Nampak kan macam contohnya nak design sport wearable, you nak test, nak check temperature atau you nak test sensor berdekatan dengan orang yang ada demam, dan you boleh keluarkan lampu-lampu. So itu maksudnya wearable. Dan you boleh, tapi you kena connect dengan programming. So itu maksudnya dia ada physical computing, textile, wearable, yang you boleh keluarkan produk, prototype. Lepas tu you nak jual ke, you nak masuk innovation ke. So that's how it's set up dekat university.
Seterusnya ada grafik and fotografi. Tak semestinya jadi printer. You pandai, one of you pandai edit, jadi content creator. Mungkin one of the UMT student adalah ikon TikTok contohnya. Jadi dia boleh datang dekat Makerspace menggunakan facility di Makerspace untuk ajar orang lain ataupun untuk dia guna sendiri untuk improve dia punya TikTok ke. Tapi semua facility boleh ada, contohnya digital camera, green room di Makerspace yang boleh dia pelajar-pelajar dan warga terutamanya bercara jugalah kan, selalu nak guna green screen untuk menghasilkan video yang lebih engaging untuk pelajar. Seterusnya software itu tak apalah, dan selain daripada itu dia ada soldering iron, tools untuk elektronik. So that's the thing. Ini salah satu universiti tu. Jadi pelajar boleh datang guna sahaja. Pelajar mungkin ada projek final year semua. Jadi ini adalah suatu makerspace di University of Virginia. Okay. So ini rupa makerspace di public library yang saya pernah singgah di San Diego. So dia ada dua ruang. So dalam ni lah ada 3D printer, laser cutter, vinyl machine, ada VR, ada mesin jahit. Dan kebetulan masa saya singgah tersebut, saya melihat ada homeless people, which is not going to happen in Malaysia lah. Saya rasa kita allow homeless people masuk datang tengah jahit jeans di Makerspace. So they are not only, because Makerspace is not for higher education. So saya tak bertanya kepada mereka, kenapa benarkan orang homeless? Sebab itu kan orang homeless dia berbau, baulah hancing ke, comot ke. Kalau dekat Malaysia kita pun tak nak dekat pun kan. Tapi kenapa dia library tersebut membenarkan orang masuk? Dan ayat dia orang, this is the safe place for them. Saya sebab saya terfikir masa tu, kalau kat Malaysia kita ada macam ni, kita boleh bantu ramai orang. Dan of course, bila dia dah buat macam tu, polis ada banyak lah berkeliaran kat situ, make sure nothing happen. Library di United States saya rasa for many purpose. Ada psychology room yang berada dekat situ untuk bantu orang. So homeless tadi tengah jahit jeans dia. Kalau kita nak guna untuk high tech teknologi, kita nak buat IR fraud, tapi dia bantu masalah sosial dia. Okay, so salah satulah yang saya tengok dengan mata saya sendiri. So apa yang ada dalam library tu. So saya nak you all fikir, kalau you ada makerspace, apa yang you nak buat, apa yang nak contribute pun boleh. Okay. So di salah satu rupa lain. So why actually makerspace is very important for university. So I believe makerspace tersebut selari dengan university. Jadi kalau kita ada makerspace, yang paling pentingnya bagi saya, kita bukan sahaja pelajar tetapi warga kita, pensyarah, staff admin, staff technician boleh datang kat situ untuk upskilling dengan reskilling. You boleh belajar macam mana nak guna teknologi masa depan tu tanpa lalu, contohnya sekarang ni teknologi terlalu cepat. Kita nak kejar dengan MQA yang diluluskan, course kita yang diluluskan MQA tu kadang-kadang 3 to 5 tahun. Betul tak? Tapi ada keperluan tu yang mendesak, yang kita kata kena ada skill ni dekat pelajar. Jadi kita boleh, pensyarah boleh halakan buat benda tu di makerspace tanpa perlu tukar course plan tersebut. Okay, dalam 20%. Kalau sebelum ni course tersebut terlalu bosan, theoretical, jadikan assessment tersebut lebih engaging menggunakan facility di makerspace. So selain daripada itu, of course lah, ini adalah makerspace punya activity which is selari, contohnya fostering creativity dan innovation, hands-on learning, collaboration and community, accessible to technology. Ni maksudnya teknologi yang mahal-mahal tadi, individual tak mampu nak ada sendiri, ataupun research, dalam keperluan research pun kita tak mampu nak ada 3D printer, tapi kita baru nak try je sebab kita takut nak masukkan dalam FRGS, ERGS tu kita nak tapi kita tak pasti. Jadi kita boleh datang guna di library dulu, settlekan prototype dulu, dan you boleh masukkan early stage study atau early stage development tu di dalam proposal you all, that you said we have done blah blah blah, we see this blah blah, we have some prototype. So it will give the researcher more credit to get
the proposal approved bila you ada this kind of prototype. You nak beli kan macam mahal lagi kan, you tak pasti. So itu salah satulah accessible to teknologi yang mahal-mahal, which is kita sebagai individu ataupun student pun nak jumpa kat mana kan, nak beli sendiri tu, you try dulu belajar. Berapa orang student kat sini saya tahu? 2 orang, 3 orang sahaja. Okey. So tak apa, nanti boleh sebarkan kepada sahabat-sahabat atau pelajar lain yang di UMT nanti akan ada semua teknologi tersebut yang you boleh fikirkan you nak guna macam mana. Nanti saya ceritakan sedikit list idea-idea apa yang you pelajar boleh buat. Okay? So selain daripada tu, entrepreneurship ni macam saya cakap lah, student sendiri yang terfikir nak buat some product. Kalau ada entrepreneurship class, saya rasa semua universiti ada. One of the KPI universiti adalah menghasilkan bukan sahaja bijak pandai, tetapi boleh orang kata convert the product into something that can be sold, because that's the thing that can increase the economic value, right? Jadi kalau you ada produk, pencara pun ada juga produk yang nak buka startup selepas tu boleh menggunakan bahan-bahan atau keperluan tools di dalam makerspace. Contohnya yang saya buat, macam ada pelajar saya tersebut, dia menghasilkan merchandise contohnya. Daripada situ dia jual di Shopee. You all ada projek-projek entrepreneurship yang macam tu. Atau you nak buat packaging, you nak packagekan dalam bentuk kayu, you boleh guna laser cut untuk menghasilkan box yang cantik yang you boleh jual. So there's so many things, orang kata unlimited ideas. Kalau you boleh search dekat internet apa yang orang lain buat dengan teknologi-teknologi yang you ada tu, yang you boleh access di universiti. Okay? Dan job skill tu, of course you can see that all the IR4 dia adalah salah satu cabang Industry Revolution 4 yang boleh bantu pelajar-pelajar dalam resume pelajar untuk lebih daripada orang lain. Okay? So sebelum tu saya tunjukkan sedikit jugalah bukan yang ni. Ni Maker Faire ni macam mana rupa yang saya cakap tadi. Walk away feeling optimistic. Okay, wait. Do it. Sorry. Ini adalah yang saya ceritakan tadi. Setelah masa zaman sampai sekarang Maker Faire ni ada. Kenapa tak ada bunyi? Macam mana rupanya festival yang diorang meraihkan sekiranya you buat something. Is this idea of play. We kind of get lost in it. Here, love of what they're doing, and it comes across, and you walk away feeling optimistic. What they come away with is a feeling they can do things. Okay, nampak tak gambaran dia? Jadi bayangkan kalau semua orang make something, dan mungkin one day dekat UMT you boleh buat festival makers, student group, dia nak present apa, buat booth kecil-kecil apa yang dia orang boleh. Itu adalah culture di luar negara, tapi belum ada lagi di Malaysia. Tapi saya dengarnya disebabkan di Malaysia dah ada 2 tahun lepas, Malaysia dah ada National Makerspace yang katanya akan buat festival makers di Bukit Jalil. Jadi sekiranya UMT nanti, UMT, MIT tu ala-ala level tu kan, dia punya nama tu dah dekat-dekat kan, mungkin boleh hantar wakil untuk tunjukkan hasil-hasil pelajar ataupun pensyarah-pensyarah di UMT di exhibition yang peringkat nasional nanti. Daripada situ kita akan mempopularkan culture-culture yang saya rasa harapan di masa depan untuk kita tengok lagi banyak produk-produk yang terhasil daripada adanya makerspace. Okay, so saya teruskan sikit lagi. Nampak ramai-ramai dah nak tidur. Okay, saya sedikit berkenaan dengan Industrial Revolution 4, kalau you all tahu. Okay, sekarang ni pun minggu ni bukan Tesla lah, apa lagi? ChatGPT lah. Okay, semua tu AI, semua tu autonomous. Itu adalah application daripada basic je sebenarnya. Basic application ni, yang ni sahaja contohnya programming. Data analitik tu sebenarnya statistik, kan?
dia mencari pergi ke arah AI, deep learning, machine learning. Semuanya asas dia adalah programming, yang asasnya lagi adalah basic statistik. Itu yang kena faham. Lepas tu, yang selain daripada tu adalah application. So kita ada blockchain, AR, VR, mix VR, macam-macam VR lah yang dibayangkan oleh Mark Zuckerberg. Nanti kita boleh membeli belah, kita boleh bekerja dalam VR. You boleh bayangkan to that level in the future. The technology is so fast moving. Dengan adanya, bila ChatGPT pun dah buka dia punya, orang kata, allow kita guna, korang boleh bayangkan nanti your phone in the future, nanti you bercakap je, dia boleh buat something, dia boleh cakap, phone tak payah nak tulis-tulis. Sekarang ni pun dah ada basic phone yang kita panggil Siri. Atas daripada Siri kita ada lagi pelbagai apps. So setahun dua lagi unimaginable yang kita boleh get surprised by many application. Tetapi yang saya nampak adalah gap yang besar di antara teknologi dengan asas kukuh kita. Sepatutnya kita kena ahead, lebih daripada AI. Tapi nampaknya sekarang ni kita tertinggal mungkin lebih pada 10 tahun dengan teknologi-teknologi masa depan tersebut, yang menyebabkan kita tak tahu guna. Itu yang pelajar kita cut and paste daripada ChatGPT, tak buang background. Kita kata ini sejibit dia nak hantar kat kita email dia tu, dia terus masuk ChatGPT, tapi kita tahu dia tak buang background. Ini ambil daripada ChatGPT direct. Jadi teknologi ataupun tools ni macam pisau juga. Kalau kita tak tahu guna, dia boleh pergi ke arah yang the bad side tu. For that reason, kita kena ajar teknologi 3D printing, ajar macam mana nak guna ChatGPT. Jadi pelajar-pelajar kita, anak-anak kita tahu macam mana nak menggunakan dengan cara yang betul. Itu idea dia. So, kita kena lebih daripada dia. Kalau tak macam sekarang, kita pun dah hanyut dengan apps, phone. Sebab yang design teknologi browsing kat phone tu adalah designer psikologi yang hebat supaya kita tak letak phone. Apatah lagi yang AI itu nanti, yang kita tak terperasan sebenarnya kita di orang kata, kalau dalam hantu tu orang kata panggil apa, rasuk yang kita tak perasan sebenarnya. Kan? Kalau kita sendiri pun tak boleh nak lepas pun, apatah lagi anak kita. Sebab phone tu dah didesign oleh engineer yang menyebabkan kita tak letak. Jadi oleh kerana itulah saya mengambil responsibility ni. Bila ada makerspace, kita ajar lagi selain daripada 3D printer, kita ajar teknologi-teknologi masa depan. This is the way that you should do, you should use. Okay? So inilah, kalau ada tak faham, basic dia additive manufacturing tu adalah nama lain bagi 3D printing. Nama engineering dia additive manufacturing. Autonomous robot, ada kaitan dengan Tesla masa depan. Semua orang tak bawa, lepas ni tak payah nak drive dah, boleh browsing sambil bawa kereta. Okay? Cloud computing, Internet of Things yang tadi kita ceritakan, Arduino, Raspberry Pi, microcontrollers. Cyber security adalah another level yang berkaitan dengan programming juga. Augmented reality adalah AR, VR, dan yang tak, sebenarnya semua ni adalah integrated. Maksudnya dia tak stand alone. Macam IoT, Internet of Things tu, kita masukkan Arduino di jam contohnya masa sekarang, dan ada apps dia yang connect, dan kita boleh buat something dekat apps. Maksudnya cloud connect dengan microcontroller, boleh connect dengan phone. So itu adalah connectivity tu yang kita panggil Industrial Revolution 4. Kalau sebenarnya komputer, printer, dia tak connect. Kalau connect pun dengan wire tu je. Tapi sekarang ni semua melalui cloud. Bila ada dekat cloud, kena ada cyber security, kan? Ini yang namanya yang kita kena faham. Bukan sekadar kita belajar 3D printer art 4. Tak, 3D printer itu sendiri bukan art 4. Dia adalah salah satu elemen. Bila dia connect dengan cloud, bayangkan kalau robot buat robot, 3D printer tu adalah robot. Dia boleh buat banyak-banyak robot, masukkan AI kat dia, dia dah faham dah macam mana nak buat robot. Jadilah cerita masa depan yang entah-entah dia boleh berfikir untuk menghapuskan spesies manusia. You boleh imagine to that level. Faham tak? Okay. Sebab MIT sendiri dah buat. Okay, masuk balik ke makerspace. Saya nak inspire you all, kenapa kita kena buat. Kalau sekadar saya tunjukkan UiTM, mesti korang kata, alah UiTM je pun. Saya tunjukkan example dekat MIT. Okay, so ini MIT punya stand. Sebab MIT ni learn by doing. Dia punya asas filosofi dia. Masuk UIT, you have to do something. You bukan boleh membaca buku je kita je. Bukan belajar daripada PowerPoint yang lecturer ajar tu je. You have to do something. So saya baca sikit sebab saya daripada ayat ni saya embedded dalam saya punya modul.
which is learning by doing, is a cornerstone of MIT educational philosophy, and making is an important part of the MIT experience. Makerspace located throughout the campus offer access to tools and spaces for members of MIT community to invent, to prototype, and to bring their ideas to physical life. The institute has over 40 design-build project spaces, lebih 40 makerspace dalam satu universiti tu. Yang mana tools tu, contohnya CNC routing, 3D printing, glass blowing, wood working, metal working, mold making, casting, robotic, circuitry, textile, ceramic, biomaking. Maksudnya anda-anda semua pensyarah dan pelajar adalah part of the target community to makerspace. Kalau kita nak kira MIT punya SOP, modules. Okay? Tak ada yang rasa, I bukan, I social science. Tak, social science, business people pun involved in the makerspace punya activity di MIT. Kalau kita nak letak benchmark to that level, takkan kita nak letak benchmark UiTM kan? Kita letak benchmark MIT, Oxford yang dah ada semua makerspace tu. Okay, so sekarang ni tadi 140, sebenarnya lebih pada 40 makerspaces. Dia ada satu projek, sebab dah banyak sangat tadi, dia MIT sekarang ni tengah buat projek madness. Maknanya dia macam mana nak upgrade, empower lagi all these makerspaces. Dan mereka sediakan satu app namanya Mobius untuk memudahkan warga MIT untuk cek kalau duduk kat sini, kat mana yang makerspace yang dekat nak pergi potong kayu, kat mana yang makerspace yang dekat nak pergi glasswork. Jadi dia boleh locate location kat mana makerspace tu secara live. Dan Makers Launch ni salah satu inisiatif, first year je masuk, kena pergi masuk makerspace dulu, belajar semua teknologi ni, baru you boleh buat something. Okay, Makers Launch namanya. Okay, ini yang terbaru yang akan siap 2025. Yang paling besar, 17,000 kaki persegi, the largest makerspace on campus. Dia punya missionnya, saya tulis kat situ, memang rasa macam jauh lah berbanding kita kan. Our goal is to create a makerspace that will set the gold standard for the next generation. It will cultivate our students' deep passion for learning, inventing, tinkering and creating. Bayangkan kalau universiti di Malaysia tak buat apa-apa lagi. Kat mana kita nak suruh pelajar kita ni belajar skill? Kat mana you all rasa? Nak beli sendiri 3D printer? You tak mampu. So kita kena ada sebanyak mungkin makerspace. Tapi sekarang ni kita buat dulu dekat library. So kita perlukan support semua untuk datang dan guna di library UMT dulu. Okay, salah satu yang saya cakap tadi, nama makerspace yang another level adalah Fab Lab, pun spin-off daripada MIT juga. Daripada satu sahaja disebabkan universiti lain di dunia nampak nak, jadi dia tak franchise kan. Sebenarnya kita boleh dapat title tu dengan percuma, dengan kita tunjukkan kita dah ada universiti tu, ataupun dia tak spesifik universiti. Kalau you all ada makerspace private dekat luar pun, kalau mempunyai ciri-ciri fasiliti yang dia ada, jadi dia akan bagi kita guna logo tu. Okay, Fabrication Lab. Saya tunjukkan sikit dia punya map. Daripada map ni adalah live. Sekarang saya sudah lebih 2,000 Fab Lab di seluruh dunia. Di Malaysia ada 3 sebenarnya, tetapi ada di private university, bukan di higher education lagi. Okay, ini semua ditunjukkan. Kalau saya zoom sikit kat KL kan, ya, KL. Kat Penang dah ada, dulu ada 2, sekarang dah ada 4, 5 dah. Wish, banyak dah pula ni kat Singapura. Singapura ada 3 rasanya. Okey, tu Singapura. Kat KL sepatutnya ada 1. Okey, so ni Fab Lab. Okey, Singapura ada 4. Selalunya ada di library ataupun di university. So kita kat KL macam mana nak? Biasa. Okay. Satunya ada di Universiti Nilai, saya rasa, kalau tak silap. Satu KL ni adalah ASB, Asia School of Business, bawah Bank Negara. Dia ada
MBA dia yang harga 300 to 500 ribu, so dia ada Fab Lab dalam tu. So dia punya program dalam MBA tu, you have to create something dekat makerspace tu and try to sell. Tu salah satu dia punya modul lah kenapa dia perlukan makerspace. So jadi semua tempat ni orang boleh pergi. It's open actually. When nama dia makerspace, you can go there, try. You nak buat kerja kayu ke apa ke, you ada mesin kat situ, mungkin you kena bayar bahan dia sahaja. Itu idea dia makerspace ni. All over the world dia connect, you kena ada the same machine. Jadi orang dia travel ke Malaysia ke, you ada the same machine dan they can do something. Daripada Fab Lab tu dia dah spin off jadi Fab Academy yang you boleh jadi manager. So there's many things yang saya tak nak fokus dekat Fab Lab tu, tapi you all boleh search, dia ada modul semua yang you boleh take it for free. Dia orang tak kena ikut, everything is for free. Okay. So dia punya orang kata dia punya motto je, how to make almost everything. Almost everything. Sebab dia adalah personal fabrication, nak mengurangkan pergantungan personal tu. Kalau you boleh buat bisnes kat rumah, you ada 3D printer, you boleh guna je dekat Fab Lab tu, lepas tu you boleh jual. Jadi kita tak perlukan kilang yang besar-besar. Jadi dia memberi peluang kepada individual untuk menghasilkan fabrication, nak manufacture dekat rumah secara small scale. Kalau dulu tak boleh. Okay, disebabkan ada fabrication lab ni, everybody can have a chance untuk buat jadi businessman sendiri. Okay, berapa dah saya ni? Okay, 10. Ini adalah impression Fab Lab. Kalau makerspace ni dia macam general sikit, dia tak ada ke arah engineering sangat. So kat sini dia ada cukup untuk you menghasilkan satu robot. So kalau United States, dia jadi macam incubator untuk startup-startup. Contoh startup nak keluarkan satu robot, tapi you pelajar final year, kalau dekat Malaysia you kena buka your business sendiri, sewa kedai, you kena kedai itu pula kena bayar macam-macam. Kalau di sana incubator tersebut, you pinjam meja je, you kata saya nak guna facility sebagai alumni, mungkin you bayar membership sikit je atau barang-barang pakai habis tu you guna dekat situ. You siap everything, you panggil investor, panggil angel investor, dan you showcase, you pinch produk you, dan dia nak bagi you juta-juta, baru you pergi buka kedai kat luar. Okay? Benda tu masih lagi tak susah nak dapat kat Malaysia. Kalau kita tengok cerita Korea tu panggil apa? The sandbox ke apa, yang startup dulu tu. Kan? So you know that's the setup tu. Sebagai seorang student, sebagai seorang startup, you nak tempat untuk you buat prototyping. Okay, so ini contohnya lah di MIT. Ini saya dah tunjukkan tadi suasana Maker Faire yang meraihkan makerspace ni. Dan ini adalah senarai-senarai kat Malaysia. So yang terbaru yang kita ada, Meranti Makers Lab namanya, berada di Bukit Jalil. Ia adalah, kalau siapa-siapa ni tahu teknologi park dulu, teknologi park Bukit Jalil, semua tahu kan? Teknologi park tu dah tak namanya teknologi park dari namanya Meranti. Dia gabung daripada Magic di Putrajaya dengan teknologi park, dia jadi Meranti. So dalam Meranti tersebut ada Makers Lab yang sangat besar, yang mana semua boleh masuk menggunakan kat situ. Cuma mungkin kena bayar pakai habis dia lah. Kalau nak guna kayu, kena bayar kayu sikit. But the machine is there, open to everybody for use. So mereka lah yang katanya akan lead makerspace punya aktiviti, sebab ruang mereka sangat besar. Okay. Selain daripada tu, yang bayar dekat, kalau siapa yang dekat KL boleh ke mereka.my dalam Publica Shopping Mall, boleh masuk juga. Dan macam tadi juga dia punya macam mana nak sustain, kalau bagi free service-nya pun nanti dia orang tak bankrupt lah pula kan. Jadi you all kena bayar plastik yang nak guna untuk 3D printer, you all bayar kayu, dan dia fokus more on fashion making. Jadi dia boleh buat baju, dia pelbagaikan makerspace. Seterusnya Fab Lab KL yang saya cakap tadi di bawah Bank Negara. Fab Cafe KL pun sama juga, dia punya modus operandi bayar dia terbuka. Stamp for All Makerspace Sarawak ni memang totally free, tapi saya tak pernah singgah lagi sebab dia di Sarawak, dan dia dibiaya oleh American Embassy juga. iLab Makerspace di Sunway University, Taylor's University mereka pun ada, dan sebenarnya kita ada 14 Makerspace di bawah UA, tapi saya tak pasti yang mana sangat aktif, yang mana tak aktif sangat. Okey. So sekarang kita cerita Makerspace di UMT pula, supaya you all datang dan support dan
mungkin boleh nyatakan kepada library apa yang you nak. Itu yang diorang nak sebenarnya, tu ada communication yang you all nak apa, pelajar nak apa, staff nak apa. So ini saya melawat semalam. Ini adalah ruang makerspace di UMT. Dan kita sangat bertuala sekarang makerspace di bawah Dr. Chukri di FFTKI kan. Akan bergabung dengannya dengan makerspace di bawah PSNZ untuk meletakkan 3D printers, laser cutter, high spec computers, betul Just untuk bersama-sama mengaktifkan makerspace di UMT untuk kegunaan warga-warga UMT. Okey, ada drones, ada Arduino set. Jadi sekiranya projek-projek pelajar yang memerlukan penggunaan ataupun lecturer sendiri yang nak buat prototype, bolehlah datang bertanya di library, dan juga pihak iMakers yang disokong atau disupport oleh Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia. Okay. Saya juga mempromosikan sebab di UiTM kami tak ada. Kita ada di UMT sebenarnya, kalau siapa tak tahu, ada green studio yang sangat canggih, which is pelajar, lecturer terutamanya, you all nak buat video yang canggih-canggih tu, memang alat-alat dia memang saya rasa tak tahulah ratus ribu kot dalam bilik green room tu kan. Jadi dengannya librarian akan bagi briefing macam mana nak gunakan, pelajar sendiri nak buat, nak jadi content creator, so you can ask the library macam mana nak guna the green screen studio tu. Dan pada yang masa yang sama ada game room, dengannya ada Wii di game room tersebut yang membantu pelajar-pelajar kalau tengah stres ke, penat nak study ke, so boleh relaxkan sedikit diri di game room yang belah kanan yang cantik tu. Okay, so jadi mungkin masing-masing tertanya tak ada idea lagi, saya ni staff nak buat apa, saya ni student nak buat apa dekat situ. So saya senaraikan sedikit yang berdasarkan pengalaman saya. Kalau student ni, you need that skill to put into your resume. So the library and iMakers might organize workshop for 3D printing, workshop for Arduino, workshop for data analytics. Just go there and get some knowledge and you can add into your resume. You can also use the facilities for final year project, your personal project pun boleh, tapi bayar je lah sendiri. Kalau library suruh bayar guna barang untuk penggunaan pakai habis tersebut. Dan macam saya cakap tadi, if you have entrepreneurial project, this is the best place for you to start your ideas. Okay, untuk lecturers, of course, there's so many things apart from you can upskill yourself as well, because maybe your research not involved in 3D printing, but you need 3D printing in your work. Just go there and learn some basic, then you can ask your student to do it as well for you. And research prototype, for example, kalau saya di UiTM, kami ada dental, medik dengan pelbagai mereka datang kepada saya untuk print contohnya some device untuk gigi contohnya, macam mana nak hasilkan barang untuk bantu medical device, untuk rehab contohnya banyak yang kita hasilkan. Kita bantu dia design macam mana nak bantu orang-orang cacat. Dia kan pelbagai orang cacat kan, contohnya. Tapi saya tak rasa benda tu hanya terhad kepada fakulti medik dan medical sahaja. Mungkin fakulti biologi, fakulti engineering contohnya di Shah Alam juga tolong fakulti medik, kerana pelajar fakulti medik atau doktor tak akan design. They don't have that skill to design, use the CAD software. So we need engineers, yang electronic engineers, mechanical engineers to help to design, and then you can straight away use the 3D printer yang open space macam ni dekat makerspace, and then you can start on writing your grant ataupun making prototype for the competition. That's my idea lah yang saya dah jumpa yang datang kepada saya, kenapa dia nak guna 3D printer, kenapa nak guna laser cutter. Okay, selain daripada tu, teaching and learning macam yang saya dah bagi example juga tadi, ada contohnya computer science lecturer kalau dia mengajar multimedia contohnya menggunakan Blender. So saya tahu ada lecture daripada computer science for example. So if they just design using Blender or ada CAD software, they just design. Sama juga macam mechanical zaman dulu, belajar je software CAD tersebut, tetapi students sangat struggle because they don't see the product. So right now, if they have the design, they can straight away see the design. You can tengok the function ke tidak, so you see the purpose of making the design. Okay,
collaborative project ataupun project based learning is actually part of the teaching and learning that lecturers can help to improve the assessment or the engaging during the study. You can, kalau mereka lebih cantik tu tak nak guna facility pun tak apa, tengok tadi ala-ala Google Office kan, come and do your study there pun good enough. Okay, and for staff of course saya ada examples lain daripada upskilling, reskilling, so that you ada extra skill, so that you tak kena hantar dekat cawangan-cawangan. Kalau kami di ITM kan banyak cawangan kan, so the staff belajar lebih sikit so that dia kata okay, I'm relevant still to this campus, so janganlah hantar saya ke cawangan. Dan selain daripada itu ada staff yang masuk pertandingan KIK untuk buat some device menggunakan teknologi 3D printer. So itulah beberapa example yang staff-staff di sini boleh gunakan. So sebelum saya bagi example sedikit lagi, ada beberapa slide lagi, saya nak minta you all scan boleh tak yang ada di sini hari ini. Sebenarnya QR code ni nak scan apa sebenarnya you nak dekat library, dekat makerspace di UMT ni. You nak teknologi apa? Jadi saya tercakap dekat Tuan Mat ni, Puan Mat ini sebenarnya yang staff nak. Jadi kita cuba dapatkan bajet ke Tuan Mat kan? 3.2 juta tadi kan? Untuk bantu staff, students dan pensyarah. Researchers at MIT have made significant steps towards creating robots that can reconfigure and potentially build almost anything, including things much larger than themselves, from vehicles to buildings to larger robots. This new work from MIT's Center for Bits and Atoms builds on years of research on robotic devices that could be built to carry out assembly work. Now, the team has shown that both the assembler bots and the components of the structure being built can all be made of the same subunits, and the robots can move Saya kata independently. video terkini dari MIT, robot buat robot. Bayangkan kalau robot ni ada AI. Kita dah habis dah. Walaupun ni tak AI lagi, tapi dia dah buat prototype robot buat robot. Ingat siapa pernah tengok cerita animation yang apa? Betul. That they can assemble themselves kan? So this is one of the baru ready this year dekat MIT. So you can including the voxels themselves. Kadang-kadang bergemam dulu nak bayangkan the potential of AI in the future. For that reason, some AI experts thinking of bombing the AI center so that kita lambat sikit sebab dia terlalu laju yang kita tak tahu sesiapa je boleh ambil untuk something that we don't know. Ada dangerous thinking. Part of the work the researchers have been focusing on currently is creating algorithms for such decision making. The software they developed allows someone to input a mathematical description of the desired shape to be constructed and get an output that shows the robotic devices where to place the first block, and each one after that, based on the distances that need to be traversed. While the experimental system can carry out the assembly and includes power and data links, in the current versions, the connectors between the subunits are not strong enough to bear the necessary loads. The team is now working on developing stronger connectors, which involves fine-tuning the force of the actuators and the strength of the joints. Although a fully autonomous self-replicating robot assembly system is still years away, the researchers say this new work makes important strides toward that goal. Professor Nigel Shows the robot they face like to the voxels themselves. The robot wires to built to carry out
assembly work. This new work Okay, so this guy, Professor Nal Zeshenfeld adalah founder kepada Fab Lab yang tumbuh macam cendawan 2000 seluruh dunia sekarang ni. Pada minggu ini, beliau dan tim Fab Lab berada di Bhutan. Bhutan ke macam tu ke pronunciation dia, yang negara yang zero carbon tu, yang kecil dalam dunia tersebut. Kerana mission Fab Lab sekarang ni, kalau kita masih lagi baru, tak start lagi ni Smart City. Dia orang Smart City satu taman tu pun tak ada lagi Putrajaya kot, mungkin ada satu area, tetapi mereka dah pergi kepada satu daerah. Contohnya last year mereka pergi ke Bali, this year mereka pergi ke Bhutan untuk membawa idea Fab Lab ni untuk membantu sustainable orang-orang di sana. Contohnya kalau di Bali mereka lihat banyak sampah-sampah yang tidak terjaga, jadi mereka membawa idea macam mana local people can use the technology yang digital fabrication untuk reduce the pollution, untuk jaga environmental, just guna teknologi yang sedia ada yang di prepare. Sekarang ni di Bhutan, how to actually make it, belajar daripada negara Bhutan tu yang boleh sustainability. Orang tak kira GDP dah sekarang, GDH, happiness in that the H is actually for happiness. Bagaimana di Bhutan orang dia sangat happy. Okay, so kalau semua dah siap, so saya habiskan sedikit lagi, mungkin sekarang dah pukul 10 minutes lagi. Saya bagi, okay, my final slide is about makerspace yang saya coordinate atau selaraskan selama almost 5 tahun ini. So mungkin rakan-rakan bersyarah dapat belajar sama-sama, ambil daripada idea dan boleh contact saya sekiranya ada problem ataupun boleh implement lebih baik daripada saya. Makerspace di ITM ataupun seluruh Malaysia termasuk private university dan UA, universiti awam, masih lagi belum capai sebagaimana makerspace di universiti awam, di public awam atau universiti di luar negara lagi. Which is apa yang saya bayangkan, the ideal case di negara luar, student pensyarah can come use 3D printer without the help of the trainers. You can straight away use because you already know what to do. Then you can create project, you come together with your friend, lepak dekat situ, bukan kita balik rumah terus main phone. Tapi those people spend their free time after office hour, diorang punya masa rehat to come to the makerspace and build something. That is their culture. So we want that kind of culture in Malaysia. Sekiranya kita nak menghala ke arah negara maju, we want to create more things without just beli daripada Shopee, beli daripada China. So we need more products from Malaysia. So that I think makerspace is the best place. So apa yang MakerLab buat sekarang masih lagi saya rasa di peringkat pertengahan. You keep giving skills, so that we believe that when you have skill, you can teach other people, you can contribute back, you can get job. That's the level. It's not yet coming back to create products. Create product masih lagi kat peringkat prototype. Tak boleh lagi nak sampai startup yang kata unicorn tu jauh lagi level tersebut. Tapi kita punya mission, so hopefully our student after they graduated, they can think of some great ideas that they not only apps but some product yang boleh bawa ke depan. Okay, so this is MakerLab UiTM punya program. Basically, what our mission is to build high-skilled talents among university students. We want to help to improve quality of education. We help research and innovation among researchers. We also help assist with the entrepreneurship of students. And with the training, we hope that we can increase the graduate employability of UiTM students. At the same time, we also benchmarking ourselves by partnering with industries. And again we keep doing the technology awareness. Teknologi baru masuk, kita buat talk so that we are aware that there are many more that new technology coming in to the world. Okay, so this is just basically about us. So facility yang kita ada CNC milling machine, kerja dengan metal semua tak ada di ITM Puncak Alam tu. Mungkin kalau di Shah Alam pun saya rasa tak ada lagi makerspace yang open to that level macam Fab Lab tu.
So apa yang kita ada, firstly I'm so grateful because we are in the library, so library help us to buy good books. Contohnya books tentang IR4, books pasal macam mana nak bawa 3D printer ke arah research, all the expensive books. We have 3D printer FDM type 5 units, we have 3D printer resin which is use the liquid for 2 units, we have educational drones, bukan drone nak bawa pergi ambil gambar, just programming drone 2 units. We have VR Oculus set 2 units, laser cutter 1 unit, Raspberry Pi 3 units, IMAX computer 3 unit and 1 smart screen. Simple je. But with the team up from lecturers from art and design lecturers, computer science lecturers, mechanical lecturers, we support the student who want to come to do the internship training. Sebenarnya basically what we are doing there, apart from tunggu orang datang nak guna 3D printer tu, kita jalankan industrial training yang bukan sahaja kita ambil UiTM student, tapi selama ni adalah, tapi UMT saya tak pernah ambil lagi, UTEM, beberapa UMK pernah ada, so kita ambil juga. Especially siapa yang duduk di area Puncak Alam, sebab kita nak reduce diorang punya cost, bayar kos rumah atau kos transport. So I usually take students yang duduk around Puncak Alam tu so that they can straight away come to work from home. Okay, so this is the module orang kata yang saya gerakkan di yang kita mampu gerakkan di ITM Puncak Alam. Ke arah engineering kita tak ada kepakaran sebab kami tak ada Faculty of Engineering dekat kampus Puncak Alam. So tapi kita hantar juga ke Shah Alam belajar some IoT di Shah Alam. So basically yang kita ada 4 ni basic skill yang kita ajar di Makerspace Puncak Alam adalah 3D design, computer programming, Internet of Things, which is the programming for the Internet of Things. Soft skill tu is actually you can also implement in the Makerspace, which is writing skill. You can implement pitching skill yang macam TED Talk. You can do in the Makerspace setting, because Makerspace setting supposed to be macam ala-ala Google Office, yang ala-ala macam Starbucks, yang cantik, yang you rasa macam bukan straightforward duduk dalam bilik komputer macam tu. So that's the setting menyebabkan orang datang nak rehat, nak berkreatif. So that's supposed to be. Okay, so yang tengah tu, setelah you belajar, student belajar atau peserta belajar salah satu daripada sini, dia punya output, dia punya mesin yang perlu, contohnya 3D design, dia perlu guna 3D printer sahaja ataupun VR. Sebab bila belajar 3D design bukan khas untuk pergi 3D printer, dia boleh guna design tersebut untuk buat modeling for VR contohnya. Exactly the same skill. So daripada situ pelajar-pelajar di UiTM Puncak Alam, sebab kita ada architecture, so ada pelajar arkitek, dia boleh banner building menggunakan skill yang sama. Kedua, kalau pelajar tu pelajar art and design, dia nak buat design macam rumah, dia nak buat design untuk artwork, ceramik, everything, dia boleh guna the same design. Sama ada dia nak 3D printing atau tidak, itu sebagai prototype sahaja. So 3D printing is only a tool untuk you tengok cantik ke tidak. Okay, dan dia boleh jual file tersebut tanpa 3D printing pun. Kalau dia dapat cantiknya 3D printing, dia boleh letak dekat any database in the world dan orang boleh beli straight away. Saya bagi contoh student saya sendiri, yang dia jual file tu, saya rasa setahun sahaja dia boleh dapat around dalam 20,000. Sebab dia dah belajar skill 3D printer tersebut, dan dia dah bila dia buat file, dia letak dekat database, so orang lain kat seluruh dunia tu sama ada directly contact dia, boleh tak design bangunan saya dekat Italy, ataupun directly download file-file yang dia buat. Semua bangunan-bangunan yang hebat dalam dunia dia design, dia letak dekat situ. So orang download, print je untuk kegunaan tourism ke apa ke, dalam 5 euro, 4 euro. You bayangkan kalau sebulan ada 20 orang satu dunia yang beli, so duit tu masuk je. Itu adalah freelance skill yang kita boleh bantu pelajar-pelajar kita, bukan sekadar untuk diorang kerja, tapi income generation ataupun part time untuk diorang teruskan belajar kalau dia tak dapat scholarship for example. Okay. Computer programming dia boleh pergi ke arah VR juga, drone, Arduino pun memerlukan computer programming juga. Dan kita ada komputer lah, kita selalu Makerspace kena ada komputer, high spec komputer, sebab nak compile grafik ataupun modeling file yang besar tu, dia memerlukan at least RAM 8 jugalah. Jadi that's why kita nak letak 3D printer je.
Selalunya bila kita minta grant, dia tak bagi beli komputer sebab dia ingat jadi komputer tu biasa je kan. Jadi kita perlukan high spec komputer. For that reason you nak buat, kalau you all nak buat video editing pun memerlukan high spec komputer juga kan. Okay, dan software-software tu kebanyakannya adalah free lah yang saya gunakan. Dan that is the output kepada pelajar. Dia boleh 3D printed produk. 3D printed produk tersebut boleh dijual, boleh jadikan prototype. So dia boleh buat 3D animation setelah dia belajar software 3D tu juga. VR content, dia boleh buat mobile apps, robotic wearables, dia boleh jadi programmers, implement data analytics, AI, dan juga entrepreneurship. So that is the output. Can you imagine, dia dah cover banyak KPI dah dalam universiti. Belajar 4 ni je. Okay, that's the basic. So you ada computer science lecturer dekat sini, ajar art, ajar programming. So dia akan lead to banyak lagi skill kepada pelajar and actually coming back actually to us. Because when the student is actually very good, it's either the name of the university or they're coming back as a lecturers. That's the cycle. Okay, so ini saya start to tell you that I will start humble as well. It's not just start tiba-tiba jadi grand. So masa 2018 tu saya start dengan duit 30,000 untuk beli 2 biji 3D printer sahaja. Jadi kita gunakan skill yang ada. Contohnya skill saya boleh buat website. So siapa yang datang belajar tu skill website je kita ajar, dan skill computer science lecture dia ajar art. Jadi student kita belajar art. So daripada situ kita grow sikit-sikit dengan 3D printer tu, dan sampailah tahun 2021 kita bila kita dah ada makerspace tu, kita diberi peluang untuk mendapatkan geran-geran yang lebih besar. That's how kita grow. So for that reason lah saya rasa macam you all kena ada, so that kita boleh minta duit lebih lagi di KPT kan, untuk benefit warga UMP sendiri. So this is internship yang saya rasa dah dekat 100 orang yang completed lah, yang berada di Maker Lab UiTM, yang belajar pelbagai skill tadi. Kebanyakannya daripada art and design actually, dengan computer science. Yang lain-lain tu sikit je, engineering, social science yang saya accept juga as long as they want to learn the technology. Okay, seterusnya ni contoh-contoh produk lah yang pelajar-pelajar saya buat. Merchandise untuk UiTM, tengok tu cookie cutters pun siap bawa tepung lagi test dekat Maker Lab, buat bookmark. This is all the product yang kita masuk dalam modul design thinking ataupun product process, macam mana dia guna 3D printer ataupun teknologi tersebut untuk hasilkan produk. Okay. Ini salah satu projek entrepreneurship, which is pelajar sebut dah buka startup dia sendirilah. Dia contohnya lampu tersebut dia jual kat Shopee, sekarang ni dia berniaga kat TikTok pula. Pelajar tersebut selepas habis belajar, so dia buat projek-projek macam ni, yang mana saya mendapat geran daripada UMK JPT sebelum ni untuk menggunakan Makerspace platform tersebut sebagai incubator pelajar untuk mendapat skill-skill digital entrepreneurship ataupun digital skill. Ini adalah salah satu CSR kita lah, kita bantu Library Selangor, State Library untuk ada Makerspace di Selangor. So kalau you all orang Selangor, singgahlah ke Library Raja Tun Uda yang ada golf club tu. So library tu 6 tingkat, dekat dengan belakang yang nak pergi ke arah Tasik, bawah tangga ada Makerspace yang kita usaha samakan untuk free for rakyat Selangor. Okay? Orang luar datang pun free juga sebab dia memang public library kan. Okay, yang seterusnya ini collaboration kita dengan industri. Jadi kalau kita ada teknologi VR tu, kita nak benchmark sama ada modul kita sesuai tak untuk pelajar. Kita collaborate dengan industri untuk make sure betul ke tidak VR yang kita gunakan. So saya pun dapat sponsor VR daripada syarikat Innovi ni, salah satu vendor Petronas yang memang kerja dia dengan industri lah. Jadi kita tahu apa demand untuk skill pelajar kita. Okay, seterusnya ada 3 syarikat yang berkolaborasi dalam 3D printing, Faber-Reka, Micro, 3D Gens. So 3D Gens ni up to the level memang buat prostetik. So kita dapat ilmu lah macam mana untuk medical faculty yang kita ada, dental faculty, untuk make sure teknologi ataupun modul kita ada sesuai dengan pelajar ataupun research yang kita ada.
seterusnya ini pun yang kita bawa 3D printing ke arah metal ataupun jewellery making. UiTM adalah salah satu universiti selain dia MARA yang menyediakan program jewellery making, buat emas tu sebenarnya. Jadi kita bawa macam mana teknologi 3D printer ni boleh buat mold untuk menghasilkan emas-emas yang halus tu. Kalau you all ni perempuan-perempuan yang suka beli emas kat yang kecil-kecil itu kan, Bell lah apa ke saya tak ada, dekat Shopee tu, itu sebenarnya hasil daripada molding 3D printing. Sebab kalau molding konvensional dia tak boleh buat sehalus tu. Yang macam emas kat Kelantan ke Terengganu yang suka besar-besar tu, yang tu masih lagi menggunakan teknik konvensional. Tapi kalau yang halus tu yang boleh buat macam-macam, itu adalah teknologi 3D printers. Okay, selain daripada tu kita ada juga collaboration dengan cloud computing company which is Run Cloud dan juga Twistcode Sendirian Berhad untuk advanced computing. Yang mana mereka turun sendiri untuk melihat talent-talent kita sama ada di mereka ambil sebagai intern seterusnya ataupun mereka share the teknologi ataupun skill yang mereka ada di company. So this is the list of some companies yang kita collab dan itu sahajalah tu saya tutup sedikit kepada rakan-rakan perpustakawan yang ataupun di library sendiri yang berminat untuk membuat makerspace. Sebenarnya bajet pun tak tinggi, lebih kurang 5,000 you dapat beli 3D printer, you can start. I mean you have laptop, you have computer, you can teach other people, you can collaborate already. So the idea yang makerspace masa saya cakap tadi bukan research lab, you have to serve the communities. And then one of the important factor is you need a dedicated staff. Maknanya kena ada seorang manager yang jaga, sebab saya tahu lecturer semua sibuk membuat penyelidikan. So Plaza sebenarnya boleh menjadi buat part time ataupun freelance ataupun bekerja di makerspace. So you boleh mengambil skill, intensive skill untuk handle the machine kan. Encik Mat kan kita mungkin boleh buka in the future pelajar-pelajar kita allow untuk jadi volunteers ataupun kita boleh bayar per hour so that you boleh jadi makerspace manager. Bayangkan you boleh dapat duit sikit, tak kaya pun, but it can help you, but at the same time you have the skill of working with the machine that will give credit to your resume so that you can easily get a job. Okay, kena ada ruang je, ruang pun tak perlu besar. That the right room, the right furniture supaya suitable ataupun comfortable, selesa untuk orang datang. Dan you kena ada training module dan activity based on your kepakaran. You tak perlu nak cari extra dekat luar, start with whatever you have first. Okay, dan last kali adalah kita nak orang kata myth ni benda yang salah yang orang bagi perception dekat makerspace, which is orang ingat dia adalah STEM workshop. Bukan, dia lebih tinggi lagi pada STEM. STEM tu boleh jadi part of the activity di makerspace. Dia tak sama, orang kata sama lah macam research lab, tak sama. Orang ingat dia memerlukan bajet yang tinggi, tak perlu pun. Dan perlukan space yang besar, tak perlu juga. Dan kalau dekat sekolah orang ingat budak-budak pandai, budak-budak sains je boleh masuk kat situ, tak perlu juga. It has to be inclusive. Orang cacat pun sepatutnya kita benarkan dia masuk untuk buat something dekat situ, to show that we democratize ataupun machine tu sesuai untuk semua usia. It's not only about science topic. And then bila dah ada makerspace ready, juta-juta punya facility tu dah tak ada benda dah. Bukan, ia adalah satu, barunya bermula perjalanan tu sebab kena ada activities untuk membantu ataupun serve our community. So with all that, saya acknowledge lah partners ataupun UiTM, terutama Universiti Perpustakaan Tun Abdul Razak, UiTM PITA, UiTM Cawangan Selangor, Jabatan Pendidikan Tinggi yang memberi bantuan kewangan, dan our industry partner yang menyokong kita selama ini untuk Maker Lab UiTM. Ini di antara rakan-rakan pensyarah yang turut bersama saya untuk pelbagai program dan modules. Dan akhir sekali, let's collaborate, open and share. So because we know when we coming together in the beginning, staying tu orang kata progress sahaja, tapi working together, UiTM ke bersama UA is a success. Dan orang kata nak pergi laju tu boleh pergi seorang-seorang nak naik bukit kan, tetapi
sampai kat bukit tu je lah, kita tak boleh mungkin nak naik, kalau kita naik ramai-ramai mungkin kita boleh lagi jauh ataupun lagi tinggi, orang kata. So akhir kata, terima kasih di atas jemputan sekali lagi, dan sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah saya buka untuk sesi seterusnya. Okey, silakan. Ada pelajar nak tanya soalan? Nak buka macam MIT tadi, apa? Makerspace untuk pelajar. Kebanyakan di MIT pelajar yang handle. Ada makerspace yang student lead makerspace. So you have your own administrative dekat situ, training for your own people. That's how MIT student work. Okay. Oh, sila. AR, VR, mixed VR, extended VR, itu dia punya terma-terma sekarang. So AR tu sebenarnya you all dah guna pun sebenarnya dekat folio all yang keluarkan apa, tanduk lah, yang anak saya pun dah guna. Anak saya pun explain betul. So that is VR. That is AR. So kalau yang mahal sikit adalah sekarang ni Microsoft punya device tu, sebab dia AR. So bila basically AR dengan VR tu, VR you masuk dalam dunia virtual, AR benda virtual tu keluar dekat luarnya, yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Tak, kalau kita ada Google Lens tu kita nampak tiba-tiba ada kapal terbang kat situ. So itu adalah AR, dan dia boleh jadi mix. So yang mahal, yang HoloLens yang Microsoft punya tu, saya rasa dalam 30,000, 20,000. Syarikat Innovim tunjukkan pada kita tempoh hari, selalunya industri yang guna. Kalau Oculus kan dah murah, saya sendiri pun beli dekat dekat Carousel. Sekarang ni dah nak naik Quest 3, Quest 2 dah dapat 1,200, 1,400, dah boleh beli, masing-masing dah boleh beli individual pun. Tapi lagi bagus kalau library yang bagi, dan bagi student rasa semua tu. So itulah Microsoft HoloLens yang mahal. So bila saya pakai tu, saya boleh nampak, sebab dia clear kan, kita tak rasa juga. Kalau ramai orang tak suka VR, sebab you duduk dalam tu, you ngeri juga, you jalan, you jatuh ke kan. Tapi dalam HoloLens, you rasa macam macam biasa je, sebab clear glass tu, you boleh nampak dinosaur datang, you boleh nampak benda tu datang kepada kita. That's why it's more expensive. So kalau mampu tu, belilah untuk pelajar warga UMT untuk merasa. Saya pun tak merasa lagi, merasa test je. Okay, Fahni menjawab tak? Ada soalan lagi tak pelajar, rakan kita yang lain bersyarah? Ya, sila. Assalamualaikum. Salam. Saya mau belajar dari segi bukan sekadar makerspace ni saja, tapi perlu dilihat peranan dia juga dalam segi industri Kominfo, dan bagaimana pentingnya juga kesedaran ini pada bukan sekadar mahasiswa, tapi untuk orang muda lah dekat Malaysia sendiri. Di peringkat universiti, kalau di peringkat UiTM Puncak Adam, selain daripada saya perasan syllabus ni mungkin ada khusus kepada pelajar-pelajar yang memang mengambil bidang ini dan sebagainya. Namun untuk student yang lain yang mungkin memang bukan itu domain khususnya, ataupun tak ada interest langsung. Jadi di peringkat UiTM, adakah sebab tadi saya ada dengar yang mungkin kita boleh jadikan untuk first year student should be learn pasal berkenaan Itu kat MIT tu. ya, ada MIT. Jadi ada sebarang lagi dilakukan di peringkat UiTM, ataupun hanya khusus kepada pelajar yang ambil ini saja sedang dilakukan. Okay, thanks for the question. Sebagaimana saya cakap tadi, tak ada pelajar yang ambil kursus ni. Yang datang internship tu yang apply daripada mana-mana sahaja. Saya set daripada business study, daripada social science pun kita set.
Kerana itu adalah internship kan, dan you all can apply internship mana-mana yang you rasa relevant. Tapi makerspace kita ambil. Kalau makerspace tu kau datang daripada cikgu yang TESOL contohnya, so kita ajar juga skill tu, sebab skill 3D printing ni tak saya rasa dekat Fablab tu yang menyebabkan diorang, kalau Malaysia selalu nak guna perkataan STEM, sedangkan kita higher education, kita nak orang STEM tu masuk ke tempat kita. For me is a side only. Kita nak ajar orang STEM sebab kita expect sekolah yang ajar STEM. Betul tak? Jadi you datang kat sini, you adalah student UMT yang kita nak, you dah belajar sains. Yang kita nak jadi pelajar-pelajar yang masuk tu, dia boleh terus, kalau di latihan industri, kita nak you terus implement dan you terus, kita ajar yang mana you tak pernah belajar. Jadi kita kata sekian, kita panggil upskilling, reskilling you. Kalau sebelum ni you belajar dulu tak sempat nak belajar 3D printer, tak sempat nak belajar programming. Kalau macam contohnya pelajar-pelajar yang buat latihan industri daripada computer science, daripada diploma UiTM. Diploma UiTM sebenarnya syllabus tak belajar lagi art programming dengan Python programming contohnya. So kita add on dekat situ macam mana dia boleh kita tambahkan skill dekat situ, so that kita bantu bila dia nak masuk ke degree nanti dia dah at least dah belajar kat situ. It's a good opportunity for them. Macam saya cakap tadi, 3D printer tu kalau kita tengok dekat website MIT tadi, 3D printer is one of the core module which is semua orang belajar. Dia tak ada rasa macam you daripada business, daripada social science, tak pandai ni, tak ada. Dia dah macam matematik dah, emas dah. That's why bila dia masuk, dia terus boleh buat benda yang lagi tinggi sebab benda tu dah macam maths. You have to know everything about this. Panggil digital literacy, benda-benda yang basic tu. Boleh? So you can just go to any makerspace. Kalau yang you cakap orang yang tak ada awareness tu, tak adalah. Lecturer pun sama. Kalau dia kata tak ada kaitan jadi Peter dengan saya, why I have to come here? So, for example, here today, orang yang datang mungkin orang yang terpaksa datang, ataupun orang yang rasa maybe it's relevant to me. Sebab ramai yang sebenarnya sepatutnya relevant to them, tapi diorang tak nampak jalan tu. Macam mana nak guna 3D printer untuk biology, macam mana 3D printer untuk multimedia, sedangkan semua boleh guna. Sampai ke entrepreneurship, social science dan social. Macam mana you nak utilize the technology, you nak apply grant contohnya lecturer, you nak masuk competition. Semua orang apply grant, semua orang masuk competition. Student ke lecturer, but you are here today, it means that I hope that you learn something, how to use these facilities for your own benefit. Ada soalan tak? Senang kerja saya, tak ada soalan. Sila. Soalan. Modul makerspace ni dah free dekat MIT. Saya cakap MIT bagi modul contohnya. Kali ni kita akan belajar 3D printer. So maksudnya test untuk 3D printer je ke ataupun minggu ni 3D printer, minggu depan belajar berjahit, minggu ni belajar baking, contoh. Kalau cakap general makerspace, dia terpulang. Kalau UMT ni ada kepakaran, macam saya cakap dia, tim UMT tu, tim yang jaga makerspace tu, dia ada skill apa. Macam saya ada tim daripada lecturer yang art and design. Jadi ada tim daripada computer science. Jadi modul saya tu, saya buat kelas untuk industrial training student. Tak semua makerspace. Saya tak jumpa lagi makerspace lain dalam Malaysia ni yang buat untuk latihan industri. Jadi kalau tanya untuk specifically untuk saya, maksud tu modul saya buat tu sebenarnya saya sendiri yang benchmark dengan company untuk setiap pelajar tu. Kalau pelajar daripada computer science, saya halakan 3D printing untuk dia boleh guna 3D printers tu because that's gonna be easy for them. On top of that, dia halakan 3D modeling tadi ke arah VR, ke arah multimedia. Tapi kalau pelajar tu datang daripada art and design, so okay, you buat project, pergi guna Blender, then you create something related to VR. But for art and design student, dia tak nak dia belajar programming tu. So how to use programming tu untuk how to use 3D printing tu untuk pergi ke arah art. Contohnya jewelry making, macam contohnya saya tunjuk Instagram, kalau boleh follow Instagram Maker Lab sendiri.
macam mana saya combine kita sediakan modul. So modul tu saya belajar sendiri sebenarnya. Sebagai trainer, kita kena lalu juga benda tu, kita kena belajar dan kita nak ajar orang, takkanlah kita nak cakap je kan, orang tak akan percayanya. So saya train diri saya sendiri juga dulu. Ada internet ke tak ni? Ada. Okay. So contohnya lah saya tunjuk dekat sini macam mana kita nak combine 3D printing dengan kain. 3D printing nak pergi kat Raja Damarin sesuai dengan universiti kita punya student community. Macam saya cakap tadi, UiTM Puncak Alam tak ada land engineering student. Jadi tak perlu kita nak sediakan modul tu, tapi kalau saya perlukan modul tersebut, saya akan pergi dekat company engineering, apa yang sebenarnya kita nak ajar dekat situ. Nak tunggu minggu ni ke minggu depan ke, itu dipulang. Kalau macam saya, the first 2 weeks tu, saya bagi semua orang intensive training. Kalau misalnya ada 5 orang intern pada masa tu, semua orang wajib dulu belajar 3D printers because that the main thing yang banyak kita ada dekat lab ni. So it's good for them. Lepas dia orang been train keluarkan produk kita, access dia sebenarnya sebab saya lecturer. Jadi saya akan access dia macam kita buat course plan. Capai tak CLO ni? Apa yang kita nak daripada situ? Student dia dah capai banyak mana? Selepas settle yang tu baru kita bagi core project. Kalau core project dia computer science, kita bagi data analytics. Itu saya lah. Kalau dia jadi dia punya supervisor, saya core juga dengan lecturer daripada computer science. Okay tak, you projek apa kita nak bagikan student ni, so that it can also benefit the lecturer. You boleh guna that student untuk work on some data, that real data for your research project, because it's internship student. Dia dekat universiti, kita tak boleh nak bagi kerja yang dekat company. Atau kalau you ada one of the lecturer yang ada panggil apa, apa the word tu, projek yang company luar, you boleh buat. Salah satu tu juga macam saya code dengan company kata dia nak design benda ni untuk customer, mereka lab boleh tak? Ada student tak yang ada interior design? Ada. So why not you pay our student? Sebab UiTM pun tak membayar student internship, right? So jadi saya punya cara, I'll tell the company, student saya dah interior ni, boleh tak you tolong bayar 500 a month so that you can help the student. So you can do anything because makerspace supposed to be open, your own ideas. Tak ada masalah you nak implement macam mana, asalkan tak lari daripada filosofi yang collaborative learning, making tadi tu. So it's okay nak implement macam mana. Okay, so ni contoh-contohnya mana tadi yang kita buat produk-produk yang kita ada. Contohnya produk yang macam ni. Ni design by student. It's not easy to design keluar daripada 3D printer terus jadi kotak yang boleh buka. That's another level. Kita ajar basic, so kita bagi projek, why don't you create something macam ni? Model-model tu kita boleh ambil daripada MIT ataupun YouTube. Yang sekarang ni kan sebenarnya orang belajar daripada YouTube juga, yang kita access sebagai lecturer, kita tahu dia mapping kat mana, sesuai ke tidak. Dan kita ada industry partner yang kalau dia ambil student kita tu bekerja, maksudnya capai lah tu, betul tak? Because ending of the university graduates, that industry nak ambil dia kerja kerana skill dia tu, bukan dia kena retrain balik. Okay, kalau you all berminat bolehlah follow Instagram, sebab yang tu je yang pelajar saya yang update hari-hari. So kita selalu diminta untuk bawa pameran kat sekolah. Itu side kita je lah. STEM tu sebenarnya side kita pergi ke sekolah bawa pameran macam mana nak guna teknologi tersebut. Ini salah satu pelajar saya yang paling hebat lah, yang dia menggunakan 3D printing dan dia bukan arkitek dan dia boleh buat this kind of design yang sekarang ni dia buat bisnes. Satu design dia kalau dulu dia masa 2 minggu, dia training hari-hari menggunakan software percuma free tu je. Satu design dia boleh siap 1 hari, dia boleh charge 600. Selain daripada tu, itulah some example you boleh tengok sendiri. Yang ni kita bawa VR, ajar pelajar-pelajar B40 get some awareness macam mana nak guna. Walaupun main game, so kurang-kurangnya dia tak jakun macam mana nak pegang controller tu lah kan. Takkan kita nak suruh dia design, at least dia rasa macam oh macam ni guna VR. Jadi dia masuk universiti, kalau in the future kita ada VR room. Sekarang kalau dekat US, satu room tu ada banyak VR. Jadi pelajar terus masuk je. Kalau nak belajar anatomi ke, dia nak belajar, sebab dia macam e-book in the future VR tu. You nak buat lab, kita kata nak buat PCR, kita nak belajar SPLC kalau orang bio kan, ajar dalam VR tu terus. Dan you terus boleh
implement dekat lab. Macam Petronas, macam mana dia guna VR, sebelum pergi pelantar tu dia dah train engineer dia buat pelantar tu exactly the same setting. Jadi bila sampai kat pelantar minyak kat tengah laut tu, dia tahu dah kat mana dia nak pergi. That's how industry implement virtual reality, augmented reality dekat industri. So why not kita ada facility tu di university, so student kita tak adalah jakun bila pergi kerja dekat syarikat company tu. So itu sahaja daripada saya. So saya akan berada di sinilah kalau misalnya you all segan nak tanya daripada atas. So anytime saya boleh berada di bawah untuk datang bertanya kepada saya secara personal. So itu sekian dari saya dulu. Terima kasih sekali lagi kepada pihak library dan rakan-rakan pencara yang memberikan masa untuk mendengar ceramah saya hari ini dan menjemput saya juga. So sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.